Allah, 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 Allah. Cik Sal, sihat ke? Ya, sihat. Minggu lepas tak tengok. Alhamdulillah. Oh, ya ke? Ya. Allah, Sihat ya? Alhamdulillah, Ibu Sal. Duk cyber ke? Duk mana tu? Duk cyber ke di... Cyber. Ingat nak pergi dalam masjid sampai ke minta. Tak ada rezeki. Itulah, betul. tak ada rezeki. Tak apa, Tak apalah. insyaAllah. Nak buat macam mana? Ha. Ya Allah. InsyaAllah. InsyaAllah Allah Ta'ala mudah tu, Cik Sal tu. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustaz. Ya, Ustaz tolong doa ya. Hari kita dua-dua nak pergi umrah 6 bulan ni. ya Allah. Sampai dengan selamat insyaAllah. Dapat umrah yang mabrur insyaAllah. Diterima Allah Ta'ala. Jauh Yalah. daripada penyakit yang Yalah, penyakit, amin kan? ya Rabbal Alamin. Betul-betul. Takutlah benda-benda tu kan. Itulah hari Ahad dia terbang malam. Oh, ya Allah, ya Allah. Baik, jom ibu-ibu kita mula insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita hadiahkan Fatihah pada Maulana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada Maulana al-Imam An-Nawawi radhiyallahu taala anhu dan kepada Maulana al-Imam Nuruddin Ali Jum'ah dan sekalian para awliya, para ulama dan sekalian kaum muslimin dan muslimat. Syai'unillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil واهدنا إلى صراطك المستقيم وصلى الله على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini dapat kita bersama bagi menyambung bacaan kita daripada kitab yang sangat berkat, iaitulah kitab Riyadhus Salihin karya Maulana Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu. Kitab ini kitab yang menggabungkan dalamnya itu tentang hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga dengan ilmu penyucian jiwa, itulah ilmu tasawuf. Jadi gabung dua ilmu, ilmu hadis dan juga ilmu tasawuf. Daripada hadis-hadis itu kita baca dapat meningkatkan kita untuk beramal pada Allah Subhanahu wa taala dan dapat untuk kita merasa kasih Allah Taala pada kita, dan kita juga merasa gerunnya terhadap yang boleh Allah Subhanahu wa taala jadikan tipu daya kepada manusia-manusia. Tipu daya maknanya apa? Kita rasa macam apa? Macam kita dah dekat dengan Allah Ta'ala, sehingga kita rasa kita boleh nak apa? Buat sekehendak kita. Maka boleh seseorang tu jatuh, maka seterusnya membawa kepada kesesatan. Wa'iyyazubillahi ta'ala. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berhenti pada hadis yang ke berapa ibu? 22 betul tak? Hadis ke berapa? Ke-22, tak silap saya lah. Baik. Daripada An Ibni Umar, betul? Kat situ tak? An Ibni Umar
Tak silap saya berhenti kat situ. Ya Ustaz, betul. Betul Ibu Ibu Azian Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Maulana al-Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin. Wa an Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaqul yudna al-mu'minu yawma al-qiyamah min rabbih حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه فيقول أتعرف ذنب كذا أتعرف ذنب كذا فيقول ربي أعرف قال فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم فيعطى صحيفة حسناته متفق عليه كنفه ستره ورحمته. Daripada Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, kata aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan didekatkan mukmin di hari kiamat dan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehinggalah dia meletakkan mukmin itu Allah Taala meletakkan mukmin itu di bawah tutupan dan rahmatnya. Maka Allah Ta'ala menuntut untuk memperakui hamba itu dengan dosa-dosanya. Maka berkata Allah, adakah engkau mengetahui dosa bagian? Engkau ketahui dosa bagian? Maknanya tahu tak dosa ni? Okay, kemudian pindah pada dosa ni. Tahu tak dosa ni? Pindah pada dosa ni. Tahu tak dosa ni? Gitu. Allah Ta'ala buat pada hamba tadi. Maka hamba tadi dia kata, ya Tuhanku, Rabbi, ya Tuhanku, aku mengetahui. Maka kata Allah Ta'ala, sesungguhnya aku telah mengampunkannya, ataupun sesungguhnya aku telah menutupnya ke atas engkau di dunia, dan aku ampunkannya untuk engkau di hari ini, itu di hari kiamat ni. Fayu'ta sahifata hasanati, maka diberikan kepada dia lembaran hasanat, maknanya buku-buku catatan kebaikannya. Muttafaqun alaih. Besar. Ini dipanggil besar sungguh rahmat Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini. Yang pertama adalah hadis ini menceritakan kita ni wajib beriman dengan perihal yang akan berlaku di hari akhirat. Apa dia? Jadi hari akhirat tu kita akan dihisab di sisi Allah Subhanahu wa taala, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita akan dibalasi dengan apa yang kita lakukan. Kalau yang kita lakukan itu kebaikan, maka balasannya kebaikan. Kalau kejahatan, maka balasannya adalah kejahatan. Itu dipanggil yang kita tahu biasanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala sebenarnya di hari akhirat tu kita kata memang milik dia semata-mata. Makna dia apa? Dialah semata-mata yang akan buat keputusan. Kalau baik, baiklah, kerana dia menghendaki segalanya. Kalau buruk, buruklah. Gitu. Kadang-kadang yang kita sebut sebelum ni, seorang penzina hanya kerana bagi minum air kepada anjing, diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Zina tu besar. Tapi kerana dikasihi Allah Taala, dengan sebab kasih tu diampunkan dosa. Tu dia. Ada seorang lagi, dia solat malam, dia apa semua, tapi dia sakiti jiran dia. Dia sakiti binatang. Maka pada ketika tu dia dicampakkan dalam api neraka. Tu kita tak tahu macam mana pengakhiran kita. Jadi yang kita perlu hadirkan dalam diri kita sentiasa adalah memang mengharap sungguh pada rahmat Allah Ta'ala, kasih Allah Ta'ala. Kita buatlah sebaik-baik mungkin. Maknanya apa? Semua yang baik kita buat. Apa lagi makna dia? Semua yang jahat kita tinggal. Jangan remehkan mana-mana kebaikan, jangan remehkan mana-mana kejahatan. Gitu. Sebab kita tak tahu di akhirat nanti kita macam mana. Wa'azubillah ta'ala daripada segala balas yang jahat. Itu yang pertama. Baik, kita baca sekali lagi hadis ini, kemudian saya akan huraikan kepada ibu ayah. Daripada Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, dia kata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang mukmin akan didekatkan dengan Allah Ta'ala di hari kiamat.
Baik, kata Maulana Syarih, itu ulama yang mensyarah ni, dia kata, apa makna didekatkan? Bukan maksud dekat dari segi tempat, dah. Dekat dari segi pangkat. Dekat dari segi apa? Pangkat. Maka tempat itu adalah benda yang mustahil pada hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tempat makhluk, mana boleh Allah Ta'ala menduduki makhluk tak? Boleh. Maksudnya Allah Ta'ala angkat darjat mukmin tu tadi, letak dia di pangkat yang tinggi. Kemudian Allah Ta'ala nak supaya dia mengakui dosa-dosa dia. Kata Allah, tahu tak dosa engkau ni? Tahu tak dosa engkau ni? Itu dia. Dan hamba yang mukmin, dia takkan apa? Dia takkan sesekali ingkar, bahkan dia mengakui. Dan sebenarnya di akhirat nanti, kalau ada orang ingkar pun, tapak tangan dia akan bercakap, kaki dia akan bercakap. Tak ada siapa boleh ingkar apa yang dia telah lakukan. Kesemua daripada anggota ni menjadi saksi. Itu dia. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, yang lelaki tadi dia ngaku dah ada dosa-dosa ni. Maka Allah Ta'ala kata apa? Aku ni dah tutup dosa engkau di dunia. Maknanya orang tak tahu kata hang jahat. Orang tak tahu kata hang jahat. Dan aku tutup benda tu. Dan di hari kiamat ni, aku apa? Ampunkan dosa engkau. Subhanallah. Tu nak kata apa? Memang segala urusan ni milik Allah Ta'ala. Kita tak tahu. Sebab tu kita tak boleh, ibu ayah, tak boleh kadang-kadang kan kita nampak orang tu, orang yang kurang sikit lah soleh dia kalau nak bandingkan kita. Kita ni orang soleh, ustaz gitu ini. Kita tak tahu di akhirat macam mana. Boleh? Kadang-kadang kita tahu orang tu jahat. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat nanti boleh saja untuk mengampunkan. Kerana apa? Mungkin secebis kebaikan yang dibuat memang ikhlas pada Allah Ta'ala. Kita ni buat baik macam-macam, tapi Allah Ta'ala tak balas kerana mungkin jadi kita ni tidak ikhlas betul-betul, nak ada niat menunjuk dan sebagainya. Wa'azubillah ta'ala. Itu kita kata jangan merendahkan siapa-siapa. Ingat pada diri masing-masing saja. Adakah dia selamat di tempat ketika dia ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ataupun tidak? Itu je. Maka lelaki itu diberikan padanya lembaran kebaikan dia. Boleh? Tapi insya-Allah lah hadis ni nak menunjukkan juga kepada apa? Memang kita sungguh-sungguh harap pada kasih Allah Ta'ala. Betul tak ibu-ibu? Sebab tak ada siapa pun di kalangan kita selagi mana bergelar manusia dapat terlepas daripada melakukan kesalahan. Betul? Memang tak ada. Memang kita memang apa, kita mesti terlepas cakap. Kita pergi maki orang ke, pergi marah anak kita tanpa sebab ke, ataupun kita pergi sakiti orang ke. Kebetul kita tak tahu, tak betul tak Cik Sah? Tak sedar kadang-kadang kan, terdengki kat orang ke, tersangka buruk kat orang ke. Benda tu memang tak boleh. Nak apa? Nak lepas lah mana-mana manusia pun. Ya? Dalam gurau-gurau pun. Gua pun kadang-kadang kawan kita sakit hati. Kawan kita sakit hati. Tu dosa tu. Jadi hadis ni nak tunjuk kata apa? Yang pertama tadi, jangan kita duduk nampak orang. Tengok diri kita dulu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memang betul-betul kita harap sungguh rahmat Allah Ta'ala lah. Memang kita ni kalau nak jadi wali tak ada dosa, tak ada lah, memang tak ada. Mesti ada dosa. Mesti ada dosa. Jadi kita harap pada rahmat Allah Ta'ala, ampunkan kita dan masukkan kita ke dalam syurga. Amin ya rabbal alamin. Kita pindah kepada hadis yang seterusnya. Wa 'an Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu anna rajulan asaba min imra'atin qiblatan فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فأنزل الله تعالى أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات فقال الرجل أإلى هذا يا رسول الله ألي هذا يا رسول الله قال لجميع أمتي كلهم متفق عليه. Daripada Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, bahawasanya seorang lelaki telah mencium, telah mencium satu ciuman kepada seorang wanita, yang mana wanita tu haramlah untuk dia buat sedemikian. Maka dia mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
dan dia beritahu kepada baginda apa yang dia buat. Maka Allah Ta'ala turunkan ayat Quran, aqimis salah, dirikanlah solat di dua hujung siang, wa zulafan minal lail, dan di tengah malam. Innal hasanat, sesungguhnya kebaikan itu menghapuskan kejahatan. Kata lelaki, zulafan minal lail itu maknanya pada awal malam lah. Pada awal apa? Pada awal malam, silap, bukan di tengah malam, pada awal malam. Maka seorang lelaki itu kata, adakah ayat Al-Quran ini diturunkan kepada aku, wahai Rasulullah? Maka kata Rasulullah, tak, untuk sekalian umatku. Muttafaqun alaih. Hadis ni disepakati oleh Bukhari dan juga Muslim. Baik, di sini kita hurai pula. Daripada Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, bahawasanya seorang lelaki ni siapa dia ni? Tak tahu. Lelaki daripada Ansar lah. Lelaki daripada apa? Ansar. Al-Imam Al-Hafidh bin Hajar, ulama hadis yang besar, dia cerita kisah dia macam mana. Ada seorang perempuan ni, Rasulullah hantar laki dia buat pergi perang. Ada urusan lah. Ada ekspedisi perang secara kecil-kecilan di satu tempat. Maka perempuan ni pergilah kepada seorang laki daripada Ansar ni nak beli kurma. Maka si laki yang jual kurma ni, inilah hadis ni lah, dia tengok perempuan tu, segok lah perempuan ni. Dia kata, apa, boleh aku nak jual kat hang kurma? Hang mai ambil kat rumah aku ni, mai kat rumah aku ni, ada lagi kurma yang lagi sedap lagi. Boleh? Maka bila perempuan tu pergi, ikutlah lelaki tu pergi rumah, dia pergi buat apa? Dia pergi kacau perempuan tu, dia pergi cium perempuan tu. Sedangkan perempuan tu bini orang, dan haram untuk dia buat sedemikian. Maka terus perempuan tu kata, hey, takwa pada Allah Ta'ala. Dia terus terkejut. Boleh? Maka dia keluar daripada rumah. On the way tu, dia jumpa Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar kata apa? Taubatlah pada Allah Ta'ala, Sayyidina Abu Bakar cakap itu. Maka dia pun pergi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia cerita apa yang berlaku. Itu dia punya cerita dia lah. Baik. Maka dia pergi jumpa Rasulullah SAW dan dia ceritakan, maka Allah Ta'ala ni turunkan ayat Quran. Apa dia? Aqimis salata, dirikanlah solat pada dua hujung siang, ataupun antara siang dari awal sampai ke hujung. Itu maksud dirikan solat. Kata para ulama, apa maksud dua hujung siang adalah apa? Adalah merujuk kepada solat apa? Solat subuh. Sebab subuh awal kan, mula siang. Nak mula siang. Kemudian zuhur tengah, asar pada apa? Hujung nak apa? Hujung sebelum nak tenggelam matahari. Wa zulafan minal lail, dan di awal malam. Berdekat, zulaf ini dekat dengan malam. Dekat dengan malam merujuk kepada apa? Belum sampai tengah malam lagi. Merujuk pada solat apa? Solat maghrib dan juga isya. Maknanya apa? Solat 5 waktu. Boleh? Maka Allah Ta'ala sebut apa? Buatlah solat 5 waktu, sesungguhnya kebaikan menghapuskan kejahatan. Makna dia apa? Kalaulah dosa tu dosa yang kecil, bukan dosa besar ibu-ibu lah. Sebab dosa yang besar kita kena taubat nasuha. Taubat nasuha tu maknanya memang kena ada cukup syarat dia. Tinggalkan maksiat tadi, kemudian berazam untuk tidak melakukan dia lagi. Kemudian yang apa? Ketiga, apa dia? Tinggalkan rasa menyesal. Rasa apa? Menyesal daripada apa yang dia lakukan. Itu dipanggil taubat apa? Nasuha. Tapi kan dosa-dosa kecil, ni dosa kecil ni. Dia pergi kacau orang. Kacau bini orang. Kalau dosa besar, zina, tu a'udzubillahi ta'ala, dosa kecil. Maka pada ketika tu, kata Nabi SAW, maka solat dan amal-amal kebaikan ni jangan tinggal. Kerana apa? Amal kebaikan ni lah yang amal hapuskan dosa-dosa yang apa? Yang kecil. Boleh faham ibu-ibu? Ayah? Ustaz. Ya? Muka surat berapa Ustaz? Surat berapa? Muka surat siapa ada buku? Muka surat berapa ibu-ibu ada? Dua. Okey, terima kasih. Ya, sama ibu, baik. Boleh faham lah? Jadi Allah Ta'ala suruh kita buat apa? Kebaikan, moga-moga kejahatan menghilang. Kejahatan itu akan hilang disebabkan kebaikan yang kita buat. Boleh tak? Habis.
Tu sebab tu ulama-ulama ni kata apa? Jangan duk tinggal lah sembahyang sunat juga, jangan duk tinggal lah bersedekah dan sebagainya. Nasihat orang dengan nasihat yang baik, kerana itu juga sebahagian daripada amalan yang dapat menghapuskan dosa-dosa, berguguran dosa-dosa kita. Maka kata lelaki tadi, wahai Rasulullah, adakah ayat Quran tadi ni untuk aku secara khusus? Maka kata Nabi, dia secara umum. Maknanya siapa saja yang buat dosa, dosa-dosa maksudnya dosa kecil, maka amalan kebaikannya itu akan menghapuskan dosa-dosa kecilnya tadi. Faham ya? Baik. Hadis yang ketiga pada hari ini insya-Allah kita baca. Wa an Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah asabtu haddan faaqimhu alai wa hadarat as-salah فصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضى الصلاة قال يا رسول الله أصبت حدا فأقم في كتاب الله قال هل حضرت معنا الصلاة قال نعم قال قد غفر لك متفق عليه قوله أصبت حدا معناه معصية توجب التعزير وليس المراد الحد الشرعي الحقيقي كحد الزنا والخمر وغيرهما فإن هذه الحدود لا تسقط بالصلاة ولا يجوز للإمام تركها متفق عليه. Baik. Daripada Anas radhiyallahu taala anhu kata dia, datang seorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata, wahai Rasulullah, aku telah melakukan had. Had ini apa maksud dia? Kata Imam Nawawi sekali lagi, dia kata aku telah buat had ni, maknanya aku telah buat dosa yang mesti dihukum. Itu je. Bukan maksudnya mesti dihukum dengan hukum hudud. Sekali lagi, apa dia? Imam apa? Akan terang lagi. Okey, ambil itu terjemahan yang pertama. Maka Nabi maka lelaki tu kata, maka hukumlah aku, faqim alayya, maka hukumlah aku dengan hukuman yang layak. Maka tibalah waktu solat. Kemudian dia pun solat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila selesai solat, maka kata dia lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, aku telah melakukan dosa yang mewajibkan aku dihukum. Ataupun dalam tafsiran yang lain, dosa yang perlu dihukum dengan hukum hudud. Itu tafsiran yang lain. Maka hukumlah aku dengan kitab Allah, maknanya sebagaimana yang diarah oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Maka kata Nabi SAW, adakah engkau dah hadir bersama kami dalam solat tadi? Bukan ramai kali kami ni. Kata Nabi, ya. Kata lelaki tu, ya. Kata Nabi, Allah Ta'ala dah ampunkan pada engkau. Subhanallah. Itu yang kata besarnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibu. Baik. Jadi hadis ni, ada lelaki tu dia jumpa Nabi, wahai Rasulullah, saya buat dosa. Dia sebut tu had. Imam Nawawi kata, had yang dimaksudkan itu adalah dosa yang perlu dia hukum, perlu pemerintah hukum, tetapi bukanlah hukuman hudud, bukanlah dosa yang mewajibkan hukuman hudud. Kita tahu kan, ada hukuman hudud ni bukan dikenakan pada semua orang, tetapi hanya pada 6 ataupun 7 jenis jenayah sahaja, ibu-ibu. Apa dia, ibu-ibu? Hukuman hudud yang wajib dikenakan kepada jenayah macam mana? Yang pertama, mencuri. Yang kedua adalah minum arak. Yang ketiga, berzina. Yang keempat, qazaf, tuduh orang berzina. Yang kelima, yang kelima apa dia? Murtad. Yang keenam, apa dia? Yang keenam, bari. Bari maknanya memberontak. Dan yang ketujuh adalah apa? Yang ketujuh, qutta' turuq. Dia perompok di tengah jalan. Dia panggil haddul hirabah. Haddul hirabah maknanya orang tu perompok di tengah jalan.
menyebabkan orang takut jalan dan sebagainya. Jadi ada berapa kesemuanya ibu-ibu? Ada 7. Maka orang yang buat jenayah pada 7 benda ni, maka barulah dikenakan sebagai hukuman hudud. Imam Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu dia kata, di sini lelaki itu tidak dihukum oleh Rasulullah. Maka kalaulah dosa yang dia lakukan itu dosa yang mewajibkan dihukum hudud, nescaya Nabi takkan tinggal. Sekali Nabi tinggal, maka kita tahulah bahawa dosa tu bukan dosa apa yang mewajibkan hukuman hudud. Itu pandangan Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu. Pandangan ya Ibu Azia? Nombor 5 tadi apa? Nombor 5 tadi apa Ustaz? Nombor 5. Nombor 5 apa? Saya sebut ni. Mencuri, nombor 2 minum arak, nombor 3 berzina, 4 qazaf, nombor 5? Nombor 5. Ada Ibu Salih nak? Ada? Saya saling tapi yang nombor 5 saya terlepas. Nombor 5. Murtad. Murtad. 5 dengan 6. Murtad. Murtad. Okay. Yang ke-6 faham? Yang ke-6. 6 apa Ustaz? Maaf, yang keempat apa keempat? Keempat qazaf. Qazaf. Tuduh orang zina. Zina. Ya. Yang ke-6 burah dia. Burah maknanya memberontak. Berontak kerajaan. Macam mana Ustaz ini burah tu? Ya? Apa Ustaz? Apa Ustaz? Burah ni pemberontak. Memberontak. Ya. Oh, memberontak. Yang ketiga, yang ketujuh apa kutak torik, pencuri tengah jalan, perompak tengah jalan. Tengah jalan. Ya. Ustaz baca balik lah Ustaz. Ha? Laju ke? Ibu balik ni dah antik dah. Dia ke? Balik. Okay, Ibu Azian tadi apa yang pertama saya sebut? Curi ya? Nombor 1 mencuri. Ya. Nombor 2 minum arak. Minum arak, okey. Nombor 3 berzina. Okey. Nombor 4 qazaf, menuduh orang berzina. Qazaf, okey. Nombor 5 Murtad. nombor 6 apa tadi? Burah. Nombor 6 tadi. Burah pemberontak. Macam mana je? Apa kalau jadi barin alif ta bulat. Barin alif ta bulat. Burah. Burah. Boleh? Kalau bahasa Melayu tu B-U-G-H-A lah. Ya, betul. GHA, burah. Okay. Yang ketujuh apa tadi? Yang ketujuh apa? Apa tu? Perompak di tengah jalan. Perompak. Ibu Noliza dapat? Dapat Ibu Nuraini dapat? Semua? Dapat. Alhamdulillah. Tapi tak ikut susunan lah. Tak apa. Yang penting 7 tu. Tu dia panggil kalau siapa buat, maka apa? Kalau sabit di mahkamah salah dia tu, maka wajib dihukum. Tidak boleh untuk hakim pemerintah buat tak tahu, tak wajib. Okay, boleh. Tapi kalau kesalahan yang lain, ibu-ibu, dia punya kesalahan yang tidak ada peruntukan di sisi syariat tu. Maknanya kalau orang yang mencuri, Al-Quran sebut mesti potong tangan, betul? Kalau orang penzina yang belum berkahwin mesti sebat 100 kali. Kalau yang dah kahwin kena rejam. Kalau qazaf kena 80 hukuman dan seterusnya lah. Itu dipanggil hukum hudud. Mesti dilaksanakan oleh hakim bertepatan dengan apa yang dinyatakan oleh oleh Al-Quran dan juga sunnah. Tak boleh lebih, tak boleh kurang. Kalau dia sebut 100 sebatan, mesti 100. Tak boleh buat pandai-pandai 120, tak boleh. Ataupun kurang 98, 99 pun tak boleh. Boleh faham? Mesti wajib buat secara tepat. Adapun kesalahan-kesalahan yang lain yang tidak ada peruntukan hukuman secara khusus, maka boleh untuk pemerintah, hakim menentukan hukuman yang sesuai. Maka itu dipanggil sebagai ta'zir. Dipanggil sebagai apa? Ta'zir. Boleh T-A apostrofi kan? Ta'zir. Z-I-R. Boleh? Okey. Contoh dia apa dia? Langgar traffic light. Contoh apa lagi?
Apa lagi? Contoh yang ta'zir. Macam tadilah. Pi ngorak anak dara orang. Pi kacau anak dara orang. Tu. Maka boleh dikenakan hukuman apa? Ta'zir. Tapi ta'zir ikut dipanggil apa? Budi bicara pemerintah, budi bicara hakim. Dia boleh untuk hukum, dia boleh untuk apa? Tak hukum, dan dia boleh hukum dengan hukuman berat, dia boleh hukum dengan hukuman ringan. Kesemuanya itu berdasarkan apa? Berdasarkan maslahat. Boleh faham ibu-ibu? Nampak Okay, baik. Sekarang ni Rasulullah SAW tak hukum, dan dia dah mengaku dah. Pengakuan penting lah. Jadi kata Imam Nawawi, itu bukan hudud lah. Berarti kalau hudud kena hukum. Boleh. Tapi Al-Imam Qadhi Iyad radhiyallahu ta'ala menghuraikan hadis ni dalam syarah Sahih Muslim. Dia kata tak, yang laki mengaku tu adalah hukuman hudud. Cuma Nabi SAW macam lari. Macam lari. Macam mana tu ustaz? Ni nak kata rahmat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibu-ibu. Ni nak kata apa? Rahmat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Seorang lelaki tadi kata, saya buat dosa yang kena hudud wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak tanya pun lebih. Dan lelaki itu pun tak bagi tahu apa secara khusus. Dan kemudian bila Nabi solat, Nabi kata apa? Dah tiada cerita lah, ni Allah Ta'ala dah ampun, cerita apa lagi? Tu dia. Maksud dia apa? Yang dimaksudkan oleh ulama wajib hukum itu adalah kalau dah sabit mana jenayah tertentu yang dia buat. Sekarang ni lelaki ni ada cerita tak mana jenayah tertentu dia buat? Tak ada. Kemudian dia sabit, yang kita sebut sebelum ni, wajib dihukum adalah kalau sabit secara apa? Bukti dan penyaksian orang. Memang orang kata dia memang berzina, kami nampak 4 orang. Masukkan dia punya kemaluan lelaki kepada kemaluan perempuan gitu. Boleh faham? Maka pada ketika itu hakim kalau ada sabit bukti tak boleh nak apa? Membiarkan untuk tidak dihukum. Boleh? Tapi kalau dia mengaku, Rasulullah, saya mencuri. Boleh? Saya mencuri. Kalau kita kata memanglah boleh saya dihukum dengan pengakuan. Tapi kalau dia tarik balik pengakuan tu, akan terbatal hukuman juga. Boleh terbatal hukuman. Jadi ulama sebut bahawa hukum boleh digugurkan jikalau pengakuan itu ditarik balik oleh orang yang mengaku. Boleh? Faham ibu-ibu? Jadi lelaki ni, Nabi SAW kata apa? Tak ada mengaku apa? Tu. Dia mengaku apa? Boleh? Allah Ta'ala dah tutup dah. Allah Ta'ala dah ampun dosa dah. Hang buat baik, tak ada mengaku. Tu dia. Nak kata ni rahmat Rasulullah SAW ajar kepada kita. Bahawasanya kalau dosa-dosa apa yang dibuat, pandai-pandailah. Yang pertama taubat pada Allah Ta'ala. Ataupun pandai-pandailah engkau kalau nak bertaubat. Kalau tadi mencuri kan, ejah balik dengan tuan punya barang, bagi balik barang kepada dia. Jangan sampai apa, bawa perkara ni pada pemerintah, bawa pada polis. Kalau dah memang sabit, payah nak cerita, hang akan kena hukum. Nabi mau ke umat-umat dia dihukum ni? Tak. Tu nak kata rahmat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kita ni dak ustaz, Islam mesti ditegakkan hudud. Kita mau semua orang dipotong tangan. Semua orang tu yang kita mau semua pencuri-pencuri dipotong tangan. Kalau ni tak betul. Itu bukan ruh Islam yang Nabi SAW bawa. Tak. Hudud ni benda hak kita panggil apa? Benda yang sikit, satu juzuk kecil dalam syariat. Yang banyak, yang besar, yang paling besar sekali yang dibawa oleh Nabi SAW dalam syariat adalah apa? Hubungan kita dengan Allah Ta'ala tu pertama. Kemudian yang kedua, akhlak yang baik tu yang kedua. Tu dia. Boleh? Ada pun hukum akam juzuk sikit aja. Tu yang kita kena tekan dalam agama kita. Yang paling penting rahmat pada orang. Ajak kita ni, diri kita ni, supaya rahmat manusia di muka bumi ni, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan merahmati kita di akhirat nanti. Boleh faham tak? Itu penting. Yang para ulama sebutkan daripada apa? Daripada tafsiran hadis ini. Kita pindah pada hadis yang seterusnya. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah la yarda 'anil 'abdi an ya'kula al-aklata fayahmaduhu 'alayha
أو يشرب الشربة فيحمده عليها. رواه مسلم. الأكلة بفتح الهمزة وهي مرة الواحدة من الأكل كالغداء والعشاء والله أعلم. Daripada siapa ni? Tadi baca balik apa? Daripada Anas radhiyallahu taala anhu, kata dia, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala redha pada hamba apabila dia makan satu makanan, maka dia memuji Allah Taala ke atasnya, dan ataupun meminum satu minuman, maka dia memuji pada Allah Subhanahu wa taala atasnya, itu atas minuman yang Allah Taala rezekikan kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Baik, ni akhlak yang perlu kita pegang. Apa dia? Dan kalau kita buat, memang sangat-sangat mendapat redha Allah Taala. Itu kata Nabi SAW, sungguhnya Allah Ta'ala redha pada seorang hamba bila makan ataupun minum, dia memuji Allah Ta'ala. Besar kalimat puji ni. Jadi jangan lupa baca doa lepas makan. Apa dia? Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Ya, kita apa? Ya Allah, puji bagi Engkau ya Allah yang telah beri kami makan, beri kami minuman, dan jadikan kami di kalangan orang yang beriman. Itu dia. Kata macam tu je, Allah Ta'ala dah redha. Subhanallah. Tak mau lagi ke buat amalan, tak mau lagi ke kita ingat nikmat Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala berikan kepada kita bertalu-talu. Maka itu adalah apa? Satu keredaan yang Allah Ta'ala berikan kepada seorang hamba. Bayangkan kalau Allah Ta'ala redha bagi kita akan rasa bahagia dan kita akan rasa dirahmati oleh Allah Ta'ala sentiasa. Hadis seterusnya, wa an Abi Musa radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musii'ul lail hatta tatlu'a asy-syams min maghribiha. Rawahu Muslim. Daripada Abi Musa radhiyallahu ta'ala anhu katanya, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam katanya, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mendepa tangannya di malam supaya bertaubatlah orang yang melakukan kejahatan di hari siang, dan akan mendepa tangannya di waktu siang supaya bertaubatlah orang yang melakukan kejahatan pada waktu malam, sehinggalah matahari terbit daripada arah barat. Rawahu Muslim. Nak kata apa ni? Allah Ta'ala sentiasa menerima. Depa ni maknanya apa? Gini. Kalau kita apa? Depa orang gini. Maksudnya kita bersedia menerima kawan kita, gitu, betul tak? Tu kalau balik dari segi apa? Makna yang dimaksudkan lah. Maknanya Allah Ta'ala nak menerima sebarang taubat kita, walaupun apa dosa yang kita buat pun. Tak kira siang ke malam, Allah Ta'ala sedia terima. Tapi jangan terlewat, jangan tangguh sampailah matahari terbenam sampailah matahari terbit belah barat, iaitu alamat hari kiamat nanti. Wa ayazubillahi ta'ala. Jadi kita minta jauhlah daripada kita tak mampu, tak sempat untuk bertaubat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis yang seterusnya, wa an Abi Najih Amr ibn Abbasata bi fathil ain wal ba' السلمي رضي الله عنه قال كنت أنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا فقعدت على راحلتي فقدمت عليه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا جراء عليه قومه فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة فقلت له ما أنت؟ قال أنا نبي. فقلت وما نبي؟ قال أرسلني الله. فقلت بأي شيء أرسلك؟ قال أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. قلت فمن معك على الناس؟ قال حر وعبد ومعه يومئذ أبو بكر وبلال رضي الله تعالى عنهما. فقلت إني متبعك.
قال إنك لن تستطيع ذلك يومك هذا ألا ترى حالي وحال الناس ولكن ارجع إلى أهلك فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني. قال فذهبت إلى أهلي وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وكنت في أهلي فجعلت أتخبر الأخبار وأسأل الناس حين قدم المدينة حتى قدم نفر من أهل المدينة فقلت ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدينة؟ فقالوا الناس إليه سراع وقد أراد قومه قتله فلم يستطيعوا ذلك فقدمت المدينة فدخلت عليه فقلت يا رسول الله أتعرفني؟ قال نعم أنت الذي لقيتني بمكة. قال فقلت يا رسول الله أخبرني عما علمك الله وأجهله أخبرني عن الصلاة. قال صلي صلاة الصبح ثم اقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع قيد رمح فإنها تطلع بين قرني الشيطان وحينئذ يسجد لها الكفار ثم صلي فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى يستقل الظل بالرمح ثم اقصر عن الصلاة فإنه حينئذ تسجر جهنم فإذا أقبل الفيء فصلي فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى تصلي العصر ثم اقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني الشيطان وحينئذ يسجد لها الكفار. قال فقلت يا رسول الله فالوضوء حدثني. فقال ما منكم رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فيستنسر إلا خرت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء ثم يمسح قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء فإن هو قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل وفرغ قلبه لله تعالى إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه. فحدث عمرو بن عبسة بهذا الحديث أبا أمامة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له أبو أمامة يا عمرو بن عبسة انظر ما تقول في مقام واحد يعطى هذا الرجل. فقال عمرو يا أبا أمامة لقد كبرت سني ورق عظمي واقترب أجلي وما بي حاجة أن أكذب على الله تعالى ولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم لو لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا حتى عدى 7 مرات ما حدثت به أبدا ولكني سمعته أكثر من ذلك. رواه مسلم. قوله جراء عليه قومه هو بجيم مضمومة وبالمد على وزن علماء أي جاسرون مستطيلون غير هائبين. هذه الرواية المشهورة ورواه الحميدي وغيره حراء بكسر الحاء المهملة وقال معناه غضاب ذو غم وهم وقد عيل صبرهم به حتى أثر في أجسامهم من قولهم حرى جسمه يحري إذا نقص من ألم أو غم ونحوه. والصحيح أنه بالجيم. قوله صلى الله عليه وسلم بين قرني الشيطان أي ناحيتي رأسه والمراد التمثيل معناه أنه حينئذ يتحرك الشيطان وشيعته ويتسلطون. قوله يقرب وضوءه معناه يحضر الماء الذي يتوضأ به. وقوله إلا خرت خطاياه هو بالخاء المعجمة أي سقطت ورواه بعضهم جرت بالجيم والصحيح بالخاء وهو في رواية الجمهور. قوله فليستنسر أي يستخرج ما في أنفه من أذى والنثرة طرف الأذن. Hadis yang panjang. Ni hari ni saya terjemah, kemudian saya huraikan terus ibu-ibu nah. Ya. Daripada Abi Najih Amr bin Abasata bi fathil ain. Daripada Abi Najih Amr bin Abasata As-Sulami. Itu seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, siapa dia Abi Najih Amr bin Abasata ni? Kita ambil tahu sikit tentang dia. Okey, dia ni sahabat Nabi SAW yang awal memeluk agama Islam. Dia apa yang apa? Awal memeluk agama Islam. Kata Maulana Syekh,
dia boleh jadi antara orang yang keempat memeluk agama Islam. Jadi orang yang apa? Keempat memeluk agama Islam. Maka Nabi SAW nanti dalam cerita ni, Nabi suruh dia balik kampung. Sebab apa? Sebab orang Islam di Mekah pada ketika tu masih lagi lemah. Maka Nabi kata, baliklah kampung hang dulu. Nanti bila hang nampak aku dah zahir, aku punya hal dah kuat bersama dengan umat aku, maka baru hang mai. Ni Nabi SAW punya mukjizat tahu akan bahawa Islam akan dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia pun datang pada hari peperangan Khandaq, dia pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah dia ataupun selepas peperangan Khandaq itu dia pada waktu itulah dia duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selepas Nabi wafat, dia berpindah ke Syam, itu ke Syria, dan dia telah meriwayatkan daripada Nabi SAW sebanyak 38 hadis. Sebanyak 38 hadis. Bahkan ada sahabat-sahabat yang lain meriwayatkan hadis daripada dia. Subhanallah. Saya kita akan tengok contoh sahabat yang lain meriwayatkan hadis daripada adalah Abu Umamah. Boleh? Baik. Apa dia kata? Aku ni ketika aku hidup di zaman jahiliyah, aku menyangka manusia semuanya ini atas kesesatan. Dan mereka itu bukanlah atas kebenaran apapun. Iaitulah mereka menyembah berhala. Pelik menyembah berhala. Mana boleh berhala memberi manfaat? Batu memberi manfaat kepada kita, memberi rezeki kepada kita, mana boleh? Boleh faham? Bahkan batu tu kita yang urus. Dia kan boleh urus apa sendiri. Maka aku telah mendengar seorang lelaki di Mekah mengkhabarkan beberapa perkhabaran. Maka aku duduk di atas binatang tungganganku dan aku pergi menuju kepada dia. Dia pergi jumpa Rasulullah. Maka apabila maka tiba-tiba Rasulullah SAW, aku jumpa, waktu itu Rasulullah duduk apa? Mustakhfiyan, bersembunyi daripada orang-orang musyrikin yang biadab terhadap baginda sallallahu alaihi wasallam. Fatalattaftu, maka aku slow-slow sembunyi-sembunyi sehinggalah aku masuk berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah. Maka aku kata kepada baginda, "Ma anta?" Kamu ni siapa sebenarnya? Diri kamu ni siapa dia? Yalah kamu manusia, tapi siapa awak, sifat awak tu apa? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Aku ni Nabi." Lepas tu dia tanya, "Nabi tu apa?" Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu maksud dia, Allah Ta'ala telah mengutuskan aku. Maka kata lelaki tu, kata Amru, apa Allah Ta'ala utuskan dengan apa? Allah Ta'ala utus untuk sampaikan apa? Maka Nabi SAW kata, aku diutuskan untuk apa? Mengajarkan tentang silaturahim dan menghancurkan berhala, dan bahawa ditauhidkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tidak boleh disyirikkan dengan segala sesuatu. Boleh? Waktu tu Nabi kata, inilah risalah aku, tauhid pada Allah Ta'ala, menyambung silaturahim. Nak kata menyambung silaturahim, Nabi sebut awal-awal tu ada benda yang sangat-sangat penting. Itu masalah akhlak ni, benda bukan boleh buat main. Gitu. Kita pelik lah, sibuk nak ambil tahu pasal berkenaan dengan hudud apa, tapi lupa nak sambung belajar berkenaan dengan akhlak. Faham ni ibu-ibu dah? Baik. Kemudian aku kata, siapa duduk dengan hang? Siapa bersama dengan hang? Kata Nabi sallallahu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada orang merdeka dan ada yang hamba. Dan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ketika itu Abu Bakar dan juga Bilal. Ni yang ikut awal dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka aku berkata kepada baginda, aku ikut hang lah wahai Rasulullah. Dia beriman pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Nabi, hang tak mampu pada hari ini. Tidakkah engkau lihat hal aku dan hal manusia? Maknanya tak tengok ke apa jadi pada aku, apa jadi pada sahabat aku, disiksa, ada dibunuh mati, Sumayyah mati sebagainya kan. Tetapi baliklah engkau pada kampung engkau, pada tempat keluarga engkau. Maka apabila engkau mendengar aku telah zahir, mana Allah Ta'ala nampak aku telah zahir, aku telah kuat, maka baru datang kepada aku. Maka aku pun balik
kepada ahli keluarga aku, maknanya balik kepada kampung aku. Dan Nabi SAW pun berpindah ke Madinah. Maknanya letak beberapa lama lepas tu Nabi pun pindah ke Madinah. Sehinggalah datang orang kelompok daripada ahli Madinah. Beberapa kelompok datang daripada ahli Madinah mai dekat kampung aku. Maka aku kata, apa yang telah dilakukan oleh lelaki yang pergi ke Madinah tu? Maksudnya apa yang dilakukan oleh Nabi SAW di Madinah? Maka kata orang orang Nas tu depa tu merujuk pada sebab golongan musyrikin ni. Golongan musyrikin ni sirak maknanya cepat sungguh nak pergi bunuh Nabi SAW, cantah Nabi SAW. Dan memang depa nak membunuh baginda sallallahu alaihi wasallam, tetapi falam yastati'u, tapi depa tak mampu. Itu dia, subhanallah. Ni kita panggil apa? Mukjizat lindungan yang Allah Taala berikan pada Nabi SAW. Depa buat macam-macam, tak mampu juga nak buat pada Nabi SAW kejahatan ni. Mukjizat Allah Taala jaga Nabi. Maka aku pun pergi ke Madinah. Maka aku masuk berjumpa dengan baginda. Maka aku berkata, wahai Rasulullah, kenal tak aku? Kata Nabi, ya, engkau yang berjumpa aku di Mekah tu. Nabi kena ingat lagi. Maka kata dia, wahai Rasulullah, beritakan kepada aku apa yang telah Allah Ta'ala ajarkan engkau dan aku jahil tentangnya. Ceritakan aku tentang solat. Rasulullah, aku tak tahu solat, macam mana solat ni? Maka Nabi SAW kata, solatlah solat subuh. Maknanya bila terbit fajar, solat subuh. So maksur anis solah, kemudian stop solat. Maknanya stop daripada solat sunat. Solat sunat yang tak ada sebab. Solat sunat saja-saja tak boleh. Ini kita kata perbahasan berkenaan dengan waktu haram. Boleh? Waktu apa? Waktu haram. Jadi waktu selepas daripada subuh dikira sebagai waktu haram. Ini haram untuk kita solat sunat yang tidak ada sebab. Boleh? Okey. Sehinggalah terbit matahari. Maksudnya jangan solat sunat sehinggalah terbit matahari. Sehinggalah okey, itu satu. Kemudian sehinggalah terbit matahari kadar apa? Kadar segalah. Itu dipanggil waktu apa? 20 minit selepas waktu syuruk. 20 minit selepas waktu apa? Waktu syuruk. Sebab apa tak boleh solat pada waktu tu? Kerana fa innaha tatlu'u baina qarnai syaitan. Maka matahari pada ketika itu terbit di antara dua tanduk syaitan. Dua tanduk syaitan tu maksudnya pada ketika tu memang apa? Syaitan telah menyesatkan orang. Menyesatkan orang macam mana? Ini Nabi SAW kata apa? Kerana waktu ni orang-orang kafir dia tengah buat sembahyang sujud kepada syaitan. Tu dia. Sujud pada syaitan, ikut kesesatan syaitan. Lepas tu kita tak boleh buat solat pada waktu tu, kata Nabi SAW. Kemudian kata Nabi, solatlah. Maksudnya bila dah habis 20 minit selepas syuruk tu, bila dah mula 20 minit selepas syuruk tu, maka barulah kata Nabi, solatlah. Solatlah solat sunat duha, isyraq apa semua buat. Maka sungguhnya solat pada ketika itu disaksikan dan dihadirkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehinggalah bayang-bayang tetap pada apa? Yastaqillu dhil birumhi. Ketikalah bayang-bayang tu sudah menjadi kecil dan tetap pada buluh kayu tu. Kemudian berhenti dah daripada solat. Makna dia apa? Bila kita subuh, kita pacakkan apa? Kita pacakkan apa? Pacakkan kayu kan. Nanti bayang-bayang mula-mula bayang-bayang akan panjang betul. Tak lama bayang-bayang tu akan pendek sampailah kadar dipanggil rembang. Kadar rembang tu ni. Kalau di Mekah ada waktu yang mana tak ada bayang-bayang langsung, maknanya matahari pacak atas kepala. Tapi kalau kita Malaysia ni selalunya ada bayang sikit, bayang rembang, bayang sikit. Lepas tu kemudian baru bayang tu tukar arah. Sebab matahari tukar arah kan. Daripada timur ke barat. Dia tukar arah. Jadi bayang-bayang sebelum ni kalau matahari terbit ke timur, bayang-bayang belah barat, betul tak? Kemudian bayang-bayang nanti dia tukar ke belah mana? Belah timur. Boleh? Maka kata Nabi SAW, bila dah kayu yang dipacak tak ada bayang-bayang, maknanya di atas matahari tengah langit, jangan solat pada ketika itu, kata Nabi. Itu juga waktu haram. Sebab apa? Maka pada ketika itu dia dijulang-julang api neraka. Tu dia.
Kalau waktu tu hangat sangat. Fa iza aqbala al-fay, maka apabila datangnya bayang-bayang balik, bayang-bayang datang balik, maka barulah engkau solat. Solat di situ solat zuhur lah maksud dia. Maka solat pada ketika itu disaksikan dan dihadirkan. Sehinggalah engkau solat asar, zuhur, kemudian solat asar. Kemudian stop. Bila solat asar tadi stop daripada solat. Apa dia? Jangan solat sunat lepas tu. Kalau zuhur, lepas zuhur boleh solat sunat, boleh tak apa. Tapi lepas daripada asar dah tak boleh solat apa? Sunat lagi. Sehinggalah tenggelam matahari. Sebab apa? Maka sungguhnya tenggelam matahari itu di antara dua tanduk syaitan. Pun sama tadi. Syaitan waktu itu merosakkan manusia. Wa hina izin yasjudu lahal kuffar, maka ketika orang kafir sujud pada syaitan. Qala, maka aku katanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, maka wuduk pula, ceritakanlah kepada aku. Tadi solat dah habis dah. Maknanya solat 5 waktu kan. Maknanya dia terang ringkas lah. Okey. Maka solat 5, maka setelahnya wuduk. Apa wuduk pula? Kata Rasulullah SAW, ma minkum rajulun, tidak ada seorang pun daripada kalian yang mana mendekatkan air wuduk dia, maka dia kumur dan dia masukkan air ke hidung dan keluarkannya semula. Maksudnya masuk air, keluarkan seh daripada hidung dia, melainkan akan gugur kesalahan-kesalahan muka, kesalahan-kesalahan yang ada di mukanya dan di mulutnya dan pada batang hidungnya. Ini kelebihan wuduk, gugur dosa-dosa kita bila kita mengambil wuduk. Kemudian apabila dia membasuh mukanya seperti yang diarah oleh Allah Ta'ala, melainkan gugur daripada daripadanya itu kesalahan mukanya, daripada kesalahan dosa-dosa daripada mukanya itu gugur di mana? Daripada hujung-hujung janggutnya daripada air. Maknanya bila air kita basuh muka kita dengan air wuduk, dosa ni jatuh habis ni, gugur luntuk habis dan kemudian jatuh daripada hujung-hujung janggut dia. Maknanya dagu dia, kata janggut, dagu dia lah, air tu jatuh. Tu dia. Kemudian dia basuh tangan sampai ke dua siku, kedua tangan sampai ke dua siku. Kemudian dia kata tidaklah basuh tangan sampai dua siku, melainkan air yang turun itu daripada jari jemarinya itu turun bersamanya dengan dosa. Subhanallah. Kemudian dia basuh kedua kaki sampai ke buku lali, melainkan akan gugur juga. Maknanya ni kesemua kesemua rukun-rukun solat, rukun-rukun wuduk. Tapi Nabi tak sebutlah basuh kepala apa semua tu, sebab diceritakanlah hadis yang lain. Maknanya orang dah maklum. Cuma perawi ni dia cerita dia cerita tentang kelebihan ambil wuduk tu. Maknanya gugur habis dosa-dosa kita. Summa yamsahu qadamaihi ila al-ka'bain. Kemudian dia sapu di sini maknanya basuhlah dua kaki sampai ke tumit, melainkan gugurlah kesalahan dua kakinya daripada daripada jari-jari bersama dengan air. Fa in huwa qama fa shalla, kalau dia bangun dan solat dan memuji Allah Ta'ala dan mengagungkan Allah Ta'ala yang memang dia itu sepatutnya diagungkan, dan mengikhlaskan hatinya itu memang semata-mata kepada Allah Ta'ala, maka akan habis semua kesalahannya itu dihilangkan. Maka jadi dah ia seperti keadaan dia dilahirkan daripada ibunya, kosong daripada kesalahan. Subhanallah, besar hadis ini. Maksudnya kalau kita ambil wuduk elok-elok, kalau kita solat elok-elok, akan gugur habis dosa, macam kita baru lahir daripada ibu kita. Jadi jangan kita buat remeh dengan urusan-urusan solat, ya. Maka Amr bin Absadah kata kepada Abi Umamah, maknanya Amru dia sampaikan hadis ni kepada Abu Umamah. Abu Umamah ni sahabat Nabi SAW. Maka kata Abu Umamah, wahai Amr bin Absah, lihatlah apa yang kau kata dalam satu maqam ni, diberi kepada seorang lelaki. Maknanya Amru, biar betul hanya dengan ambil wuduk dan juga solat di tempat ini saja Allah Ta'ala beri begitu banyak pemberian. Dia habis dosa-dosa Allah Ta'ala cuci habis ke? Betul ke ni? Tu kata Abu Umamah.
Maka kata Amr, wahai Abu Umamah, aku dah tua. Tulang aku dah rapuh. Ajalku dah dekat. Aku takkanlah sanggup nak menipu lagi. Itu dia kata. Aku takkanlah nak menipu. Aku cakap benda betul lah ni. Subhanallah. Takkanlah aku nak menipu, buat reka-reka hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah aku tak mendengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sekali, dua ataupun tiga, sehinggalah dia bilang sebanyak 7 kali, aku takkan cerita pada engkau. Maknanya apa? Kalau aku tak betul-betul dengar dan aku hafal dan yakini aku dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang aku sebutkan tadi, takkan aku ceritakan hang. Maknanya apa yang dia dengar tu betul-betul jelas, betul-betul diingat, betul-betul dihadam dalam hati dia. Boleh? Tu dia panggil hadis daripada Amr bin Absata radhiyallahu taala anhu, yang menggambarkan kepada kelebihan untuk kita menjaga betul-betul salat, menjaga betul-betul kita kita punya wudu. Boleh? Kita habiskan satu hadis lagi boleh ibu-ibu? Nak masuk bab baru minggu depan. Boleh. Last sikit. Last sikit. Hari pendek ni ada cara pendek je. Nanti kita lihatlah. Baik. Baik. An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza arada Allah ta'ala rahmata ummatin qabada nabiyyaha qablaha faj'alahu laha faratan wa salafa bayna yadayha wa idza arada halakata ummatin 'azabaha wa nabiyyuha hayyun fahlakaha wa huwa yanzuru fa aqarra 'aynahu bihalakiha hina kazzabuhu wa 'asaw amrahu. Rawahu Muslim. Daripada Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam kata dia, apabila menghendaki Allah Ta'ala rahmat terhadap umatnya, maka Allah Ta'ala akan mematikan hambanya, mematikan nabinya sebelum umatnya. Maka menjadikan Allah Ta'ala akan nabi itu buat umatnya sebagai farad. Farad ni maknanya orang yang menyediakan tempat di syurga nanti itu sebelum hadirnya umat kita. Maksud dia apa? Apa maksud dia ibu-ibu? Dia nak kata Allah Ta'ala ni memang nak kepada umat baginda Nabi ni kebaikan. Sebab tu Allah Ta'ala matikan Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu. Boleh ya Allah Ta'ala nak panjangkan umat nak panjangkan umur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak hidup kekal abadi dia boleh. Tu semua kuasa Allah Ta'ala. Tapi Allah Ta'ala wafatkan Nabi awal pada umur Nabi 63 tahun. Sebab apa? Sebab nak Nabi ni sediakan tempat kita di syurga nanti insya-Allah. Nabi ni tunggu kita di mana? Telaga Kausar. Tu dia. Tu maknanya apa? Nabi duduk sentiasa duduk kita berdoa untuk kita dan memanggil-manggil kita di sana. Dan apabila menghendaki kehancuran pada umatnya, maka Nabi akan maka Allah Ta'ala akan mengazab umat tadi sedangkan Nabinya itu masih lagi hidup. Maka Allah Ta'ala menghancurkan umat tersebut sedangkan Nabi itu melihat. Maka Nabi itu berasa gembira dengan kehancuran umatnya tak kala mereka mendustai baginda dan mengingkari arahannya. Ruah Muslim. Maksudnya kalau Allah Ta'ala nak pada umat itu celaka, maka Allah Ta'ala akan azab umat itu ketika Nabi itu masih hidup. Macam berlaku pada kisah Nabi-Nabi sebelum ni. Nabi-Nabi itu rasa gembira bila umat dia dihancurkan. Sebab apa? Kerosakan yang mereka bawa pada dunia ni begitu besar. Contohnya kaum Lut, contohnya asalnya dah dakwah, asalnya dah peringat, asalnya dah buat macam-macam, tapi tak mau juga. Maka Allah Ta'ala hancurkan umat itu sebagai apa? Supaya nak bagi gembira hati para Nabi wa a'udzubillahi ta'ala. Jadi Nabi Allah Ta'ala kasih pada kita. Maka Allah Ta'ala wafatkan umat Nabi dulu, dan Nabi SAW sedang melihat amalan-amalan kita. Itu dalam hadis yang sahih disebutkan bahawa setiap amalan-amalan kita ni Nabi tengok, lihat. Maka kalau Nabi kata itu baik, maka Nabi akan memuji Allah Ta'ala. Kalau dia lihat amalan kita buruk, Nabi akan minta ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Babu fadlil raja', bab pada menyatakan kelebihan mengharap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah kita sambung pada minggu hadapan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah ibu-ibu, sama kita jumpa lagi.